Silakan orang yang cukup pengalaman juga. Dengan hormatnya majlis mempersilakan Lieutenant Colonel Abang Hamdan, Abang Hadari untuk sesi penerangan atau sesi ceramah yang seterusnya. Dipersilakan dengan hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga belakang tu pergi depan sikit lah. Selalu jaga belakang tu sama ada SB ataupun PBB. SB tak ada masalah sebab apabila Pakatan Rakyat menang, polis naik gaji 15%. Yang PBB kita kongsi maklumat bersama. Yang saya hormati Tuan Haji Johari, Bapa kepada calon penasihat Parti Keadilan Sarawak, Wan Zainal, dan calon kita wakil 194 Encik Ahmad Najib bin Haji Johari. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini genap 18 hari saya masuk keadilan. Sebab saya masuk keadilan, saya selalu maklumkan, iaitu huru hara, haru biru di Semenanjung dan di Sarawak ni memaksakan saya untuk bangun. Sebab saya tidur selama 8 tahun selepas saya pencet. Dan saya merayu kepada tuan-tuan sekalian supaya kita bangun semua sekali untuk membetulkan apa yang kerosakan, kerakusan, perombakan yang berlaku di negeri kita ini, termasuk juga di Semenanjung Malaysia. Saya ingin memaklumkan apa yang berlaku sekarang. Keadaan sekarang ialah di Semenanjung sahaja. Okey, kita dah dapat 115 kursi tanpa Sabah Sarawak. Pakatan Rakyat dah menang, termasuk kursi di Putrajaya. Putrajaya adalah tiang gol untuk Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Kita dah jaga gol, tiang gol di situ. Negeri Perlis jatuh, 3 parlimen, 2 akan dapat di Pakatan Rakyat. Di Pulau Pinang habis banyak, dia dapat 1. Kedah 2. Perak 5 aja dapat Barisan Nasional. Dia ada 24 kursi sia, 19 kita akan dapat. Dan terusnya negeri-negeri lain. Yang negeri yang belum pasti jatuh ialah Johor, Pahang dan Melaka. Yang lain semua akan jatuh. Sabah belum tentu, 50-50. Sarawak tu yang masalah besar. DAP 5 kursi confirm menang. Keadilan 3 ke 4 mungkin. Okey, PRS dengan SPDP masalah besar sebab orang-orang Iban dan orang-orang pribumi telah tahu selepas mendapat maklumat daripada Global Witness, kecurian dan kerombakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita telah mengambil harta bendanya. Kalau mereka tak sedar ataupun kita tak sedar, kita akan jadi Pulau Fiji. Pulau Fiji itu orang pribumi diam lama banyak. Selepasnya yang juga orang India datang berdagang. Tahun demi tahun orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh datang, habis 60% sekarang rakyat di Fiji adalah orang asing. Dahlah dia kontrol ekonomi, sekarang dia kontrol politik juga di sana. Kalau macam tu, kita macam saya ni, saya dah apa, umur dah 61 tahun. Okey, kubur cakap mari, rumah cakap pergi. Saya berdoa lah tetap malam untuk umur saya dipanjangkan. Tapi apa akan jadi pada anak-anak cucu kita yang akan datang yang tak salah? Mungkinkah kita dapat nyenyak di dalam kubur tu? Roh-roh kita tak akan senang apabila mereka menjadi pendatang dan menjadi stingan di dalam negeri dia sendiri. Itu yang masalahnya. Okey, yang ditunjuk tadi Global Witness. Global Witness ada 5 perkara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kita. Pertama,
Poni dan dia sendiri menjual tanah kepada orang asing. Itu satu kesalahan. Kesalahan kedua, tiap-tiap penjualan sekiranya contoh 5,000 ya, 5,000 hektar ya, dijual dengan harga 50 juta. Dalam 50 juta tu 10% komisen kena bagi kepada orang tua ya. Okey? Komisen ambil. Si cukup komisen. Semua jualan only 10% dibayar di Sarawak. Lain dibayar Singapura. Tujuan dia untuk mengelakkan cukai. Orang yang mengelak cukai adalah pengkhianat negara, bukan macam saya. Bekas askar masuk ke dalam pengkhianat dia cakap. Apa benda ni? Okey, lepas dia keempat, ada yang madah dia tidak. Kita rakyat tu orang buta tu. Digelarnya buta. Raja memimpin orang buta. Apa yang dilaku perompakan, kerakusan dilaku dengannya, sekali nyempul malah. Kita tu buta, si nampaklah. Orang lain, orang luar yang tunjuk ke kita, dua berlinas yang tunjuk kita pasal apa yang berlaku di negara kita. Yang last sekali tidak apa ni pribumi dah iban pas semua sekali, digelarnya settingan. Dannya senang lenang, beli tanah 300-400 ribu, jual 50 juta. Kita jual cucuk pisang, tangkap ikan, berkebun sikit sana sini, kerja gaji 500-600, 700. Okey? Dannya sekelip mata aja jadi jutawan. Sebabnya kita perhati pemimpin-pemimpin kita atau kroni-kroni kita, dia pergi ke Australia, pergi ke Amerika, macam dia pergi ke pasar atau pergilah ke Serikit lah. Macam dia pergi. Kena dengan habis duit dia. Duit dia, duit kita situ. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa ni kos hidup di Sarawak tu? Saya buat perbandingan 2003 saya datang sampai sekarang 2013. Tak tahu berapa harga gula. 2003 RM1.10, kini RM2.6. Beras 3 eboy, orang mesti saya makan 3 eboy lah. Makan beras wangi. RM13, kini tu RM23. Daging RM4.8, RM18. Macam ni kita nak meningkatkan taraf hidup kita. Berapa tahun BN dah merintah? 50 tahun dah memerintah. Taib Mahmud ya, kekuatannya adalah di tangan orang Melayu. Tanpa orang Melayu, Taib Mahmud tiada apa-apa. Habis kenapa kita takut dengannya? 5 tahun hukumnya tak habis-habis hukum. Saya tak salah tuan-tuan dan puan-puan. Yang salahnya pemimpin-pemimpin Melayu kita. Pemimpin-pemimpin Melayu selepas Global Witness, sepatutnya kalau dia ada bermawah sebagai orang pemimpin mewakili kita, berkumpul semua adanya sekali, pergi jumpa dengan Taib, tanya dengan Taib, adakah benda perompakan yang berlaku ni betul ataupun tidak? Kalau betul, tahulah, patut kerajaan ambil tindakan. Kalau dia tak betul fitnah, dia patut samankan buku dia dua orang dia dengan dua orang lawyer. Seorang pun si berbunyi. Okey, sebab semua nak jaga perut masing-masing, dia takut kena pecah dan perintah apa yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin Melayu yang kita lepas. Ya keadaannya. Apa dia bola dan dia dok? Dek-dek dan doya tarik. Pergi dekat Kampung Lintang, kumpul semua kali ahli Datuk YB dengan orang kampung, beri makan semua sekali, medahkan kita tetap menyokong Taib Mahmud. Dan we love CM. We love apa? Apa salahnya we love perasuah lagi? Senang kan? Betul tak? Setuju? We love perasuah lah. Kalau you dah nyokong yang benda-benda macam ni, kita bersekongkol. Okey, dengan pemimpin-pemimpin itu, itulah masalah kita. Pemimpin-pemimpin kita yang masalahnya. Dengan ini, masa election itu, kita hapuskan dana. Okey, daripada kerajaan.
Saya yang risau sekali itu. Sebab antara kursi Cina, kursi Iban apa, ada masalah gila. Yang masalahnya kursi orang Melayu. Kursi orang Melayu saya selalu pakai analogi yang saya pakai. Keadaan kita orang Melayu tu dah 50 tahun under pressure tu. Under pressure. Keadaan kita adalah semacam kita duduk di dalam rumah kita gas di bawah meletup, terbakar. Kita nak beranak di atas. Turun di bawah, api. Pergi kanan, api. Kiri, api. Pergi belakang, dia ada lubang sikit. Boleh keluar terjun, mungkin patah, mungkin si patah. Adakah kita terus untuk diam di rumah terbakar, ataupun kita patut terjun? Mana yang patut dibuat? Terjun lah. Baru kita selamat. Itu adalah keadaan kita tu. Keadaan kita tu dah 50 tahun kita ya. Takut kena transfer, takut apa? Jangan takut. Tu apabila keadilan pun buat ceramah-ceramah macam tu, semua makin tilik. Tambah-tambah kaki tangan kerajaan. Main tilik, tak jauh mendengar, makin telinga aja. Oi, apa yang ditakut? Di Putrajaya 95% adalah kaki tangan kerajaan daripada kelas DF sampai ke super scale. Apabila Nik Aziz datang dengan Datuk Nik Aziz datang dengan Musa buat ceramah sama Nurul Izzah, 20,000 datang. Ustaz Adrus dengan Husam 20,000 datang. Mahathir dengan Tengku Anand datang sampai 1,000. Apa petunjuknya? Maknanya Putrajaya akan jatuh kepada perkataan. Pemimpin Barisan Nasionalis awak apabila saya mati, you perhatilah. Jalan untuk sini-sini, you pergi, you tanggang bendera Barisan Nasional. Sampai 3-4 lapis. Saya ada keadaan Barisan Nasional di Sarawak tu, bendera berlebih-lebihan tu, macam tahun 2008 di Selangor dan juga di Perak. Keadilan macam tu lah. Bertapuk siap, mesti tapuk, kena buru. Seorang mesti berani murid rumah. Adalah 2-3 orang macam Cik Ibrahim tu. Tapi keputusan 2008, Selangor jatuh, Perak jatuh. Dan besar kemungkinan kalau orang-orang Melayu sedar, sama-sama kita sedar bahawa kita akan mengubahkan wakil kita situ daripada Haji Fadilah, Datuk Fadilah kepada Saudara Ahmad Najib bin Johari. Mereka ni si PK sebenarnya benar. Wakil P193 pergi dekat Pasir Pandak, pergi dekat Sendurung, beri bot kepada orang-orang. Botnya 21 kaki, enjin 10 kuda. Orang Malaysia sudah ada enjin 15 kuda, ada bot 30 kaki, nyamri 21. So apa polahnya? 21 maknanya boleh pergi ke tepi-tepi aja, dapat undang sikit ikan gembung apa semua, ikan tenggiri ni dapat pergi ke laut. Jadi pasal dia jual botnya. Maknanya apabila nyamri 21 kaki bot 9 horsepower, maknanya dia mau kita hidup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi macam tu lah kita ada. Tangga kita di situ, berapa tahun dah di situ. Api siap dah. Api, sebab apa kita simak ambil api? Sebab casnya 14,000 untuk membuat tiang dan pergi ke rumah you all. Atas lagi. Atas lagi. Dah atas lagi, nak masang api susah. Yang tanggungjawab kerajaan memberi infrastruktur kepada rakyat. Sebab rakyat yang jurusnya jadi pemimpin, jadi kerajaan. Tahu tak? Rumah saya di Bangi, api bayar 21 sen saja turun. Kita situ 34 sen.
Saya bayar sinun RM60, mun sama banyak pakai situ 100. Ya, ya. Lambat bayar 5% surcharge. Okey, lambat lagi percentage naik. Jadi siapa yang lambat bayar? Taib ke menteri kalau lambat bayar ataupun tuan-tuan sekalian? Kita lah lambat. Jadi maknanya kerjaannya apa yang dah dipikirnya adalah untuk memeras dan menindaskan rakyat, walaupun kita mengundi meletakkan mereka jadi menteri. Ya, kerjaannya. Jangan takut. Saya cakap tentang tangan kita yang meletak di sana. Kita tu udah di atas tanah. Kita tu simpan di guguk terompas saja. Apa ni, garis sikit-sikit. Setidaknya ya atas pokok kelapa ke atas pokok tu, apabila dia terguguk, dia mungkin patah tangan, mungkin patah kaki, dan mungkin patah kepala. Betul tak? Jadi jangan takut. Jangan takut. Saya dengar berpuluh-puluh juta tiap satu konstituensi dibagi untuk election tu. Untuk jurus kita raya, 5 tahun sekali raya. Okey, pakai beli banner, beri makan, beri 100 dua atau 50, 60. Untuk masang banner, raya lah kita ya. 5 tahun sekali kita raya. Jangan lepas 5 tahun berterusan. Kata benda ke sanah negeri. Tidak ibadah. Don't be personal, jangan hentam pribadi. Mana ada pribadi? Pribadi apabila kita madah pasal personal, you berbini 2 ke bini 3 aja. Tapi apabila involve ke ranah negeri, dirompak norma pribadi. Setuju sih? Ya. Kita tu 2.4 million, 2.4 million. 2.4 juta rakyat Sarawak. Habis sampai nakut aja Sarawak. Orang benar-benar seorang dapat kontrolnya. Faham maksud saya? 2.4 juta semua kita takut dengan kontrol ya. Orang benar-benar seorang aja dapat kontrolnya. Ya, jadi takut. Kita nangga keluarganya kahwin. Orang Sarawak si ada tarap nak kahwin dengan keluarga-keluarga ya. Orang luar dia ambilnya. Yang saya takut bukan apa, kau nak kahwin 10 ke 20 ke dengan orang luar, saya kata kita takut harta kita ditarik di luar negara. Ya, jadi masalahnya. Betul. Okey. Jadi are you ready for Pakatan Rakyat? Are you ready for Pakatan Rakyat? Adakah tuan-tuan masih mau Barisan Nasional? Bagus. Okey. Last kali saya nak bagi tahu, bukannya berlaku di situ aja, di Sarawak aja bukan, di Semenanjung sama juga teruknya. Najib kerjanya kini tu ada yang binoculars, tahu binoculars, teropong ya, ikut apa ni ketua audit negara. Patutnya harga berapa tau? Harganya 1,900. Kerajaan beli 26,000. Jangan dipakai Najib. Neropong, ada duit di dalam harga tabung ke? Ada duit di dalam KWSP ke? Ada duit di dalam PNB ke? Dalam Perda ke? Ya, kerja Najib. Nangga sini ada duit. Apabila ada duit, adalah projek diberi dengan koni-koni dia. Of course lah, apabila beri dengan koni, mana adalah masuk kiri dan masuk kanan. Aja masalah adanya ya. Kerja tak menteri-menteri sama ada di Sarawak ataupun di Semenanjung sama. Saya berani sikit tu sebab saya tahu Pakatan Rakyat akan memerintah. Jadi tuan-tuan mesti ingat, kalau tuan-tuan masih kekal mengundi Barisan Nasional, maknanya tuan-tuan akan menjadi pembangkang. Ya masalahnya. Kerjaan tu buat-buat yang lain kita, rumah. Tepati di Semayang, di Pampangi, atau di Polah kerajaan. Saif rumah 700 kaki persegi, 600 kaki persegi. 2 bilik, RM1 jamban.
anak 6, 3 laki, 3 perempuan, mak bapak. Gini lah dia. 3 orang, 3 bilik, perempuan, 3 orang laki, mak bapak kat sini. Nak mengusti pun susah. Jamban-jamban zilanya ya, besar pada rumah yang di Pulau kita. Negeri Sarawak terbesar sekali di dalam Malaysia. Dia dapat beri rumah 1,200, 1,300 kaki persegi macam di Singapura yang one red dot saja. Kita masih belum insaf lagi. Saya minta maaf dan minta ampun lah. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya masuk ni sebab saya ada sedar, saya tidur lama gila. Dan sebabnya saya bangun dan saya memohon kepada tuan-tuan di Sungai Mijin tu, okey, supaya merubahkan sistem kerajaan kita kepada Pakatan Rakyat yang saya percaya akan menjadi satu kerajaan yang bertanggungjawab dan boleh mengangkat martabat rakyat semua sekali. InsyaAllah. Okey tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Okey, tanggal 5 bulan kita mesti ingat. Okey, apabila tuan pergi mengundi, walaupun dalam perjalanan dia berjumpa gambar, ada gambar ada orang. Saya kalau gambar orang yang nampak, saya ingat ngatan tu ya dengan kapal selam. Yang seorang ni apabila saya naga gambar, saya ingat dengan hutan dan saya ingat dengan global witness. Ya, jadinya apabila kita naga gambar ya, perasaan kita akan berkobar-kobar untuk mengundi Pakatan Rakyat di tempat kita tu P194 nombor 1 Saudara Ahmad Najib bin Hadi Johari. Okey, itu saja. Ada online lagi. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.